Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat sahabat pendengar Ikiman dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi berada pada ayat yang ke-12 daripada surah Al-Maidah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. Yang bermaksud, dan demi sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian setia dengan Bani Israel supaya mereka menjunjung perintahnya dan menjauhi larangannya, dan kami telah utuskan dari kalangan mereka 12 ketua, yakni untuk memimpin golongan masing-masing. Dan Allah berfirman kepada mereka bahawa aku adalah beserta kamu, yakni memerhatikan segala-galanya. Demi sesungguhnya jika kamu dirikan salat serta kamu tunaikan zakat dan kamu beriman dengan segala rasul, yakni utusanku, serta menolong bantu mereka, yakni dalam menegakkan agama Allah, dan kamu pinjamkan Allah, yakni dengan sedekah dan berbuat baik pada jalannya secara pinjaman yang baik, yakni bukan kerana riak dan mencari keuntungan dunia, sudah tentu aku akan ampunkan dosa-dosa kamu, dan aku akan masukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Oleh itu, sesiapa yang kufur ingkar di antara kamu sesudah yang demikian, maka sesungguhnya sesatlah ia dari jalan yang betul. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan bahawa kesinambungan atau bentuk kesinambungan ayat ini dengan ayat sebelumnya, iaitu pada ayat yang ke-11, yang mana ayat ke-11 menceritakan tentang perintah Allah kepada orang beriman agar bersyukur dengan nikmat Allah yang berupa perlindungan Allah kepada mereka dan juga khasnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kejahatan golongan yang ingin membunuh Nabi atau menyerang Nabi. Dalam konteks yang disebutkan ialah golongan Yahudi yang cuba untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah memelihara baginda daripada kejahatan mereka itu. Maka dinyatakan bahawa hubungan di antara ayat
12 dan ayat 11 ini ada beberapa bentuk. Yang pertama, bahawa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang beriman dalam ayat yang sebelum ini tentang nikmat Allah, iaitu nikmat iman dan Islam, dan tentang perjanjian yang berlaku ataupun yang termeterai di antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Tatkala orang beriman mengatakan kami dengar segala yang kau perintahkan ya Allah dan kami patuh segala yang kau perintahkan melalui Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat ini pula Allah menyebut lagi sekali tetapi berkenaan dengan Bani Israel. Bagaimana perjanjian yang berlaku di antara Allah dengan Bani Israel, tetapi tindak tanduk mereka adalah sebaliknya. Tidak sama seperti orang yang beriman, yang mana golongan Bani Israel ini telah mengkhianati perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan ataupun dan tidak memenuhi perjanjian tersebut. Maka janganlah kamu wahai orang-orang beriman menjadi seperti mereka dalam hal ini, dan bagaimana mereka telah menunjukkan akhlak yang buruk dan tidak menunaikan janji. Yang kedua, apabila Allah menyebut dalam ayat yang lepas berkenaan dengan nikmat Allah yang berupa yang berupa perlindungan Allah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kejahatan orang Yahudi, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ataupun menjelaskan lagi beberapa bentuk fadaih, beberapa bentuk kejahatan-kejahatan mereka, pendedahan terhadap kejahatan mereka, yang menunjukkan bahawa mereka itu selama-lamanya sentiasa dalam keadaan begitu, iaitu suatu kaum yang suka dan gemar mengkhianati perjanjian, yang gemar untuk tidak patuh atau tidak mengikuti apa juga perjanjian yang mereka buat. Bahkan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala juga mereka tidak mematuhinya. Yang ketiga, tujuan ataupun objektif ayat-ayat yang sebelum ini adalah untuk mendatangkan rasa galakan sebagai suatu galakan targhib kepada orang-orang yang beriman agar menerima semua tanggungjawab yang telah dipertanggungjawabkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan atau tidak melakukan sebarang perbuatan yang menunjukkan keengganan dan juga keingkaran terhadap apa juga yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mempertanggungjawabkan orang-orang Islam seperti mana Allah Subhanahu wa taala telah mempertanggungjawabkan orang selain daripada mereka, untuk menunjukkan bahawa menjadi suatu sunnatullah dalam mempertanggungjawabkan atau mewajibkan sesuatu kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Bermaksud Allah berkuasa untuk mempertanggungjawabkan siapa sahaja, sama ada orang Islam maupun orang Yahudi dalam kalangan Bani Israel. Maka itu adalah suatu sunnatullah yang sememangnya berlaku pada semua umat dan pada semua hamba Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seperti mana telah kita berjumpa dengan ayat-ayat yang seumpama ini, iaitu perkataan mitsaq yang merupakan al-ahdul muwaththaq al-muakkad, iaitu suatu perjanjian yang tegas, perjanjian yang bersungguh-sungguh, dan itulah yang terkandung dalam perkataan mitsaq. Maka maksud mitsaq dalam ayat ini ialah apa yang Allah Subhanahu wa taala telah bertanggungjawabkan ke atas Bani Israel untuk mereka melaksanakannya, berupa takalif, tanggungjawab agar mereka mempraktikkan apa yang terkandung di dalam kitab At-Taurah berupa hukum-hukumnya, pensyariatannya dan lain-lain yang ada di dalam At-Taurah. Adapun perkataan naqibah, an-naqib bermaksud kabirul qaum, iaitu pembesar
atau ketua bagi sesuatu kaum. Dan dia juga berfungsi sebagai seorang yang menjamin ataupun melakukan sesuatu yang terbaik untuk kaumnya dan akan mengawasi semua hal ehwal mereka, semua rahsia mereka. Maka An-Naqib ini adalah seorang yang menjadi ketua yang bertanggungjawab mengawasi semua yang berlaku pada kaum masing-masing. Maka maksud ayat ini ialah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membuat perjanjian yang tegas dengan Bani Israel agar mereka melaksanakan apa yang dipertanggungjawabkan ke atas mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabinya, rasulnya iaitu Nabi Musa alaihi salam untuk memilih dalam kalangan Bani Israel itu 12 orang ketua, itu 12 orang naqib, dan untuk menghantar naqib-naqib yang 12 itu ke Al-Ardil Muqaddasah, ke Baitul Maqdis, untuk mereka bertugas memperhatikan, untuk mereka bertugas mengawasi hal ehwal penduduk-penduduknya. Kemudian memberitahu kepada Nabi Musa alaihi salam ataupun memberi laporan kepada Nabi Musa alaihi salam apa yang mereka saksikan tentang hal keadaan mereka atau hal keadaan Bani Israel dalam kalangan kaum masing-masing. Dan juga kita perhatikan Allah mulakan ayat ini dengan kalimah laqad, dan seperti yang biasa kita berjumpa dalam ayat-ayat yang lain, laqad ini adalah suatu yang agak serupa dengan sumpah. Mawti'atun lil qasam, bermaksud suatu yang sangat tegas, suatu yang menunjukkan bahawa perkara itu sememangnya berlaku dan suatu yang sangat signifikan dan sangat penting untuk kita ambil peduli dan ambil perhatian. Dan dalam konteks ayat ini ialah untuk mengambil perhatian tentang berita berkenaan dengan Bani Israel ini, untuk memberi suatu galakan kepada orang beriman agar menunaikan janji mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka tidak ditimpa musibah, tidak dihukum seperti mana yang telah berlaku kepada Bani Israel disebabkan sikap mereka yang suka mengkhianati perjanjian. Dan Allah menyandarkan kalimah al-akhdh kepada Allah. Walaqad akhadallah, Allah lah yang telah melakukan, kerana dialah yang telah memerintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk melakukannya. Dan kerana dalam menyandarkan akhdhul mitsaq itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ia menjadi lebih kuat kerana ia adalah perjanjian manusia atau hamba Allah kepada Tuhannya. Maka adakah janji yang lebih tegas, yang lebih penting daripada itu? Dan apabila Allah menyebut wa ba'asna, dan kami telah utuskan, menunjukkan suatu perkara yang serius dalam perutusan itu, kerana Allah lah yang mengutuskan. Dan Nabi Musa telah diperintahkan Allah untuk memilih dalam kalangan Bani Israel 12 orang naqib, kerana Bani Israel ketika itu mempunyai 12 kaum ataupun 12 puak. Seperti mana Allah berfirman, wa qatta'nahum ithnatay asyrata asbatan umama, dalam suratul A'raf ayat 160, yang bermaksud dan kami membahagikan mereka, yakni Bani Israel, menjadi 12 suku sebagai golongan-golongan yang besar. InsyaAllah akan kita sambung lagi dalam pertemuan yang akan datang. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.